Betul ya Lan? Lan, kalau orang kaji Lan, anak sunnah ke, anak salafi ke, anak syiah ke, anak wahabi ke, mampu pergi kan lah, pergi kacau orang tu suruh. Jadilah wahabi yang baik, jadilah ahli sunnah yang baik. Gatai jubong, main kacau aku bila aku stand up, aku strike back, aku fight back, lepas hangat jubong pula. Tengok Lan orang kita Lan. Mampu berbagai-bagai Lan. Ngaji tak mau duk sangka buruk kat orang. Tu lah Lan, betul tak Lan? Fikir balik-balik lah masak-masak lah. Han tengok dalam surah Al-An'am, surah 6. Tak salah aku ayat 108 kot. Allah Ta'ala tegung. Jangan duk cerca orang yang menyembah selain daripada Allah. Sampai tahap tu Allah Ta'ala tegung. Supaya dia suruh kita jaga elok-elok yang kita dapat ni. Lepas tu ayat surah yang sama, tak salah aku ayat 110 pula. Dia tegur lagi, dia bagi tahu lagi kalau orang kaji balik benda tu masak-masak. Jadi depa ni tahu macam mana tak tahu. Kita duk abang dah hangpa nak wahabi, hangpa pasal jadilah wahabi yang baik, tak kacau orang, anak sunnah syiah apa salafi ke, jadilah, that's your choice. Faham, itu pilihan hang. Nak buat macam mana? Sebab dia kata dia yang menutup hati, dia yang tak biar mereka meraba-raba mencari. Kita tahu benda tu, kerja mereka. Sebab dia menyesatkan. Baca tu surah 6 ayat 110 tu. Kita tahu. Tapi bila mereka kacau kita kena stand up lah. Tak pedulilah hang makrifah ke, hang tarikat apa ke, tak pedulilah. Weh, orang buat kerja ni untuk diri sendirilah, untuk tanggungjawab diri sendirilah. Bukan nak suruh hampa tanggungjawab kat kami. Tapi yang hampa main kacau ni, hampa mengaji ilmu lagu mana? Quran cakap lagu lain kot. Jangan kacau orang. Hujurat ayat 12 dia pesan. Dan kita usul balik surah 6 ayat 110. Depa yang bagi depa tu dalam kegelapan. Raba-raba. So, hang yang rasa hang dah terima hidayah melalui pertunjuk melalui wahabi, go ahead lah. Jadilah wahabi yang baik. Awak ingat Allah tu lemah ke? Allah kata mereka yang berpaling daripada dia kembali sesat pun tidak akan bagi apa-apa mudarat kat Allah Ta'ala tu. Surah Ali Imran ayat 144. Yang apa ni kalut? Siapa? Itulah aku kata Yahudi dah berjaya dah Lan. Han tengok Lan. Mereka kucur kacirkan habis. Sedangkan Tuhan kata akulah yang memilih. Han baca surah Yunus ayat 99 dengan 100 tu. Dia dah bagi hang suruh relax lah, betul tak Lan? Dia suruh hang relax. Faham tak? Dia take over. Tak ada satu manusia boleh lari daripada Allah Ta'ala. You can go as far as you can. You can run whatever the situation you can run. But you can never escape from yourself. You can never run from yourself. You can never escape from yourself. Sebab Allah Ta'ala tu berserta dia yang. Itu. Hang tak boleh lari dia. Pandai dia sebut. Wahuwa ma'akum ainama kuntum. Bahasa Arab sedap dia dengar dia sebut. Dia azali tauhid benda tu sampai ke tajali. Dia tahu dah. Relax lepas. Allah ada. Mak. Tak tahu lah Lan puak-puak ni Lan. Berbagai-bagai. Mereka duk ingat kita nak menentang mereka. Tak ada. Kita membela ketidakadilan yang mereka bubuh atas kepala kita. Adik-beradik kita. Mana hati perut mereka? Aku tak tahu mengaji apa puak-puak ni. Wahabi jadilah wahabi yang baik. Sunnah jadilah sunnah yang baik. Syiah ke salafi ke, hampa punya pilihan. Tetapi janganlah kacau orang. Mangkang. Baiklah, selamat Lan, selamat. Alah, kampung apa-apa Lan. Hang pun kalau ada siapa-siapa meninggal bagi tahu lah. Aku tak ada berita apa ni. Baiklah nah. Selamat Lan, selamat. Dia wahabi yang dapat tu, yang dia trigger tu. Pandai pula marah pula bila orang beritahu mereka wahabi. Mereka nanti nafi kan, mereka bukan wahabi, mereka salafus soleh lah kononnya. Tahu bara bila orang beritahu mereka wahabi. Habis yang mereka duk beritahu orang lain sesat, yang dia tu sesat. Dia ni ajak tak betul, dia tu ajak tak betul, yang mereka ajak yang betul, orang lain semua tak ada perasaan. Mana main duk main. Ya Faizal, bagai dikata lah. Faham tak? Bagai dikata. Kita sebut tak? Orang tak kacau mereka pun, mereka kata pungkok.
puak-puak ni. Sesetengah lah, tak semua. Ada Wahabi yang sempoi. Aku biasa jumpa Wahabi yang sempoi. Dia mengaku aku dia Wahabi. Duduk elok-elok sembang. Pak tak kisah kalau saya Wahabi, betul lah. Nak kisah apa hang yang pilih. Bukan hang beranak ada tulis kat day Wahabi. Beranak-beranak keluar daripada mak kita tu, rahim mak kita tu ada tulis Salafis. Orang lain tak boleh kata apa dah. Tuhan dah cop dah. Ini bila mai satu umur, mai satu peringkat, telah diajar solat itu ini apa semua, mai satu peringkat, mai satu babak, hang telah tersedar bahawa hang rasa tak cukup. Kawan hang ada cerita bab lain pula, hang pergi join Wahabi. It's go ahead. Does not matter. That is your choice. You are the creator of your own feeling. You are the guider of your own journey. You are the captain of your own ship. You are cooker of your own soup. So, does not matter with us. Okay with you? Okay lah. You kata you setuju dengan benda tu. Pasal apa bila hang setuju dengan satu benda tu, hang nak hentam orang lain bila orang lain tak setuju dengan hang? Apa dia hang ni? Cuba kata tak apalah. Nak buat macam mana? Lepas nampak macam tu, saya nampak macam ni. Kesudahan dia, kita tak pergi mana pun. Kita akan kembali kepada Allah. Masing-masing tengah mencari keredaan. Setelah merasa ada yang tak cukup. So, barulah ada istilah pergi mencari. Tapi bila awak nak cari konsep dan idea law and system, dia ada kat luar. Tapi kalau awak nak mengenal Allah, mengenal diri. Ini dia benda yang mereka tak faham. Bila dia kata, oh yang hang cerita ni tak ada kena mengenal dengan apa yang saya mengaji. Dia pun marah, melenting. Awak pula. Memang lah. You have to know lah. Curriculums. You have to know juga syllabus yang hang dapat. Cabang dia ke mana? Pecahan dia untuk apa? Nak letak di mana? Nak letak bagaimana? Dan keadaan dia di atas istilah pencerahan-pencerahan yang macam mana? Ilmu mengenal diri, pencerahan dia macam mana? Ilmu mengenal hadis, mengenal cerita-cerita sejarah Nabi. You can imagine of it. You can bayangkan benda tu, suasana tu berlaku ketika itu. Para sahabat bertemu Rasulullah. Mulalah bersangka-sangka keadaan dia macam ni. We have to believe because kita mengaji benda ni. Kita study benda ni bertahun-tahun. Tiba-tiba satu orang kata tak ada kena-mengena dengan apa yang dia mengaji. Awak marah siapa? Nampak? Dia melenting. Dia pun tak sedar satu benda tau. Very basic things, you know. Lepas tak pernah kacau hampa. Kalau hampa kata, dia menyesatkan orang. Makna hampa telah syirik kafir. Menduakan keupayaan Tuhan. Tuhan dah buat pengakuan banyak dalam Quran. Akulah yang menyesatkan, akulah yang beri petunjuk. Dia warning pula dalam surah 16. Surah 16, An-Nahl, ayat ke 37. Dia warning. Dan lagi sekali kita sebut surah Yunus ayat 99 dengan 100. Where you got your mind? How do you process this thing? Ini daya upaya kudrah iradah Allah Subhanahu Wa Taala mentajalikan kekuasaan dia di dalam membolak-balik hati manusia, di dalam memberi petunjuk. Seperti mana juga yang ada di dalam surah 6 ayat 110. Dah kita duk cakap selalu surah 6 ayat 116, 117, ayat 104. Dah kerap. Tadi kita cakap 110 kalau nak. Depa yang buat benda ni. Sudah, depa ni tak. Depa nak tunjuk. Ada satu ulama ni menyesatkan, ada orang ni menyesatkan. Kalau Allah menyesatkan dalam akaun dia, so what is left there for us to do? Bagi kita yang mengetahui. Contoh macam ni lah. Contoh dia Faizal. Aku bersepakat dengan hang pergi mencuri. Bila aku bersepakat dengan hang pergi mencuri, aku yang beritahu kat hang pukul berapa patut mencuri, time ni busy, time ni macam ni, kita baca line dah, saya nak on the run kot road ni macam mana. Aku pecah cermin ni, aku ambil semua. Hang letak pistol kat Pak Gad. Aku ambil wang emas ni, kalau ramai orang terlalu tumpu, balin segenggam emas dekat kawasan kaki mereka. Mereka nanti berebut ambil atau mereka nanti terkejut. Kita boleh on the road, start belah. Waktu mesti waktu busy, rush hour. Pasal kita naik motor. Lepas tu kita masuk bawah bangunan ni, kita celah ni, masuk satu tempat ni, kita tukar baju, kita tukar motor, kita belah. Kita tukar plate motor. So, masuk ke kawasan yang tertutup. Bila kita keluar balik pun, motor lain. Makna kita curi dua motor. Satu kita parking atas bangunan ni, satu
motor kita pakai benda ni. So bila kita masuk dalam bangunan ni, kita tukar baju, tukar pakaian. Yang tak ada bangunan tu kita survey dah, tak ada kamera. Kalau ada sebelum tu kita pergi gunting wire siap-siap, pasal kita nak buat kerja dalam 10 minit motor ni keluar, kita boleh relax lah. Kalau mereka nak trace kot melalui apa pun terserah, pasal kita ada tukar motor, tukar baju. Plan. So bila aku kena tangkap, dan kebetulan pula hang ada di situ sekali, dan hang pula nak jatuh, aku ni salah tak salah? Bagi aku tengok hang, aku tahu hang tahu berlakunya benda ni disebabkan hang. Kalau aku dihadapkan di Hakim Rabbul Jalil, aku kata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Takkan nak ada conversation macam tu. Takkan nak ada tidak bergerak sesuatu dengan tanpa izinmu. Awaklah yang membolak balik segenap hati manusia. Dan awak jugalah menyesatkan dan beri tunjuk. Takkan nak cakap benda tu. Tak ada. Itu dia kata ada Islam terbagi pada mati. Di soal jawab. Dihisap. Sebab hang kata hang ada ilmu. Sebab hang kata hang lah yang buat. Ada yang mati, terus balik syurga. Ada yang mati, terus balik neraka. Ada yang mati di soal jawab dulu. Buktinya ada. Kenapa Muhammad Isra' Mi'raj dia dah nampak dah dalam neraka ada perempuan banyak. Sedangkan dikata selepas pada mahsyar dah berlaku kiamat, baru semua ada kebangkitan. Itu buktinya, itu hujahnya yang mengatakan ada yang balik terus ke neraka. Ada yang balik terus ke syurga. Ada yang disimpan untuk disoal jawab. Ini peringkat-peringkat ini harus difaham. Jadi bila mereka tak tembus benda ni, maka berbalah lah, Faizal. That is what really is lah. Mereka akan berbalah lah. Itu sebab kata, awak mengaji ni untuk siapa sebenarnya? Awak nak yang ramai ke? Nak ramai ikut awak ke? Sedangkan dia kata mereka yang ramai di atas muka bumi ni adalah mereka yang mudah disesatkan dari jalan Allah. Bukan dia kata dari jalan konsep and ideal law and system, mazhab dan pegangan-pegangan tarikat. Tak ada. Dia cakap dari jalan Allah. Allah ni nak tahu dia ada mana. Nak tahu Allah mengenal diri. Dia pun tolak benda ni. Bila dia pun tolak benda ni, dismiss lah these conversations. Habis lah. There's nothing left there to talk about. What is to process? Nothing. What is confess? Nothing. Pasal dia pun yang block diri. Dan kita pula tahu siapa yang buat benda lagu tu. Pasal kita tengok surah 6 ayat 110. Allah Akbar, Faizal. Baiklah Faizal. Selamatlah Faizal. Selamat. Assalamualaikum. Kenal ke dia ni? Siapa dia? Yang WhatsApp ni? Budak mana? Apa sepa dengan dia tiba-tiba nak cakap macam tu? Kan? Tak boleh lah. Jangan cakap lagu tu. Betul tak? Hang tak rasa, hang tak tahulah. Hang rasa, hang akan tahulah manis ke, sedap ke, pahit ke, masin ke, garam lebih ke. Betul tak? Masing-masing punya rasa lah. Makrifat macam tu lah. Dia tak reti-reti kot. Kita pun nak kena ajak lagi sekali. Relax lah. Abang ada. Okay. Chill baby, chill. Mereka ni semua nak buat nama. Bila tegur ni, orang yang tak tahu kata mereka hebat lah, dahsyat lah. Mereka betul lah. Mereka pun jadi cepat famous lah. Baru senang orang kenal. Sebab tu mereka ni semua orang tak betul, mereka yang betul. Mereka ni lah banyak menyesatkan orang kalau nak tahu. Tak, Lan, betul lah cakap tu masalah dia nak cari populariti, nak cari famous. Kita nampak. Tetapi dalam Quran, isi Quran tu dia cerita lagu lain. Kalau kata nak cari populariti, nak bagi hang dengar, hang nak menyampaikan benda yang betul, it's okay. Kita nampak strategi marketing tu. Tetapi, cakaplah benda yang betul. Kalau hang wahabi sekalipun, takkan tak ada benda betul dalam pengajian hang. Hang kata hang ikut apa yang Rasulullah buat. Habis yang hang boleh jatuh satu hukum tanpa mendengar kedua belah pihak ni. Ini lebih kejam daripada zaman Babylons. Ini boleh lebih kejam daripada zaman before Christ. Ini zaman jahiliah punya cerita ni. Hang bawa ambil keluar. Yahudi mana yang ajak hangpa suruh buat benda ni? Quran tak suruh buat macam tu. Itu sajalah. Tu ya, kita faham marketing ni pun nak cari duit tu. Tapi cakap benda betul bukan tak ada banyak Quran 30 juz kot. Takkan tak boleh bercakap benda yang betul banyak dalam tu. Handuk mereka apa? Handuk mereka pula benda lain, tuduh orang tu sesat dan create isu. Semua ustaz-ustaz yang bawa hang pun join buat YouTube entam orang.
Yang tu yang tak sempoi lah, tak raga jalan. Betul tak? Pasal kita cuba fikir tengok kita biasa lepak dengan monks, dengan Buddha masa kita travel dulu. Kita biasa lepak dengan padri dalam church. Di sekolah Aminah pun ada padri. Dia punya father. Kita biasa lepak dengan hak bawa Hinduism ni apa semua ni. Jauh sekali dengan puak-puak mazhar ni sembang. Mereka ni menyakitkan hati orang. Cerita benda yang tak betul. Yang mereka ni pula, be patient. God know what he's doing. Surrender yourself to God. 100%. Totally. Kingdom of God is around you and in you and surround you. Semua mereka bawa keluar benda bebel, short dengar. Tak bagi sakit hati orang. Ni main puak Wahabi ni, itu bila tengok American pun guna mereka. Nak bagi kucar kacir. Kita tak boleh tuduh. Hari ni kita nampak benda tu nyata. Kita nampak apa yang Dr. Mazhar buat ni. Kalau dia kata dia bukan Wahabi, okay. What kind of mufti are you? Boleh jatuh dekat Ustaz Wan Hizam yang tak pernah kacau dia. Ismail Arifin bin Lepat. Ismail Arifin atau Lepat tak pernah kacau dia. Islam apa mau bawa? Aku dah suruh mereka belek surah Al-Hujurat lan ayat 12. Nak suruh mereka jawab, Ustaz, how do they understand this thing? Macam mana mereka membawa ayat ini ke peringkat pentajalian dia? Faham? Nak tahu, kalau awak boleh baca bunyi Arab semua sedap, okey, itu masih lagi berhuruf dan bermakna, masih lagi bersuara. Tak apa, kita nak dengar pentajalian dia tu, macam mana yang dikatakan. Janganlah kamu mengintip kesalahan orang lain. Ni nak tahu, apa sebab dia cakap macam ni? Kerana apa? Pasal banyak lagi benda baik yang boleh buat. Aduh, mereka ni lah ni. Leceh. Tu bila aku kata mereka ni bastard. Orang marah. Takkan orang kita saja nak cakap begitu kot. Biar kita mengaji yang guru-guru di tanah Melayu ni. Daripada pergi negeri Arab balik jadi macam ni. Sikit hari dia baru cakap Arab tu, satu orang memakai bagi penampang. Ni cakap Melayu lah. Hang Melayu, hang beranak di sini. Quran tulis surah Ibrahim ayat 4. Tidak kukirim satu rasul yang sama bahasa dengan bangsanya. Rasul ni messenger. Messenger ni macam postman. Menyampaikan. Aku orang Melayu yang cakap Melayu lah. Lepas nak kata apa pula? Tuhan faham semua bahasa kot. Waalaikumsalam pun tak kenal lah. Dia ni, aku ni macam ni pun. WhatsApp group aku tu 2,000 lebih. Ramai orang. Faham? Aku tak tahu dia bawa Wahabi ke Salafi ke apa semua. Aku tak kisahlah kan. Tapi bila aku sebut bab ni dia melenting. Lepas tu aku tengok dia ni kalau dia betul-betul Wahabi yang baik, dia faham. Tak ada satu perkataan yang akan membuat Tuhan tu boleh dikorups, boleh dibagi corruptions. Tuhan tak terima corruption. Tuhan tak terima perkataan andai-andaian. Tuhan tak terima benda bersangka-sangka. Malah Tuhan sendiri menasihat benda tu. Sebab dia maha mengetahui. 7 petala langit, 7 petala bumi barang seisi. Menyeliputilah zat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nak lari ke mana? There's no place to hide. There's no road to run. Semua pergi ke arah dia juga. Jadi hari ni tak ada satu kawasan yang tak ada Allah Ta'ala. So bimbang hantar mana. Dan tak ada satu jalan yang tak menghala kepada Allah Ta'ala. Sebab dia ada di mana-mana saja. So bila mereka bawa pegangan Wahabi, tak ada orang kata apa guru kita kata jangan tegur. Kita baca dalam 108 kot, surah 6 108, tak salah aku lah. Hang cek tengok. Dia tak boleh kita kutuk orang yang menyembah selain daripada Allah pun kita tak boleh cerca dia. Allah pesan dah. Ini orang yang nak mengaji, nak cari jalan mengenal Allah, nak cari jalan kembali kepada Allah, tu pun dia cerca. Sedangkan dalam surah 6 ayat 108 kot, carilah kot lerah tu lah. Dia ada sebut jangan cerca orang yang menyembah selain daripada Allah. Tu saya kata ni, hampa ni Wahabi, hampa nak introduce apa kat kami? Hampa guna perkataan kami ikut jalan Rasulullah. Tapi tak macam tu pun. Rasulullah tu, terimalah kata-kata Muhammad itu sesungguhnya kata-kata aku. Sebab mereka nak tulis Quran tu.
melalui kata-kata Muhammad. Tetapi yang berkata-kata tu sebenarnya siapa? Itu mereka tak faham. So, hari ni, kalau Quran tu dah terang, hampa nak keluar benda apa lagi? So, hampa guna payung, hampa guna track, hampa guna tiket dengan berkata, kami ikut jalan Rasulullah. Okey lah, kalau Rasulullah yang macam tu lah hampa cerita, hampa pergi lah. Dia tak pernah ganggu orang, dia steady Muhammad ni. Hampa cerita macam mana? Hampa pakai kereta Proton sudah lah. Balloon wildfire lah, apalah semua kereta main-main ni siapa? Dia kata dia sederhana. Aduh, pakai tiket sebut nama Nabi Muhammad ya, sebut sejarah-sejarah Nabi ya, hampa dah kata hampa tu dah Nabi dah. Sedangkan Allah berserta, hampa tak peduli. Hampa duk cerita sejarah-sejarah untuk nasihat orang, padahal hampa tu betul lah kot, hampa ingat. Bagus kalau cakap sejarah Nabi, bagus kalau hampa faham hadis ni, bagus. Tapi pasal apa pula nak up nama orang, tuduh orang sesat, hukum orang macam ni, mengaibkan orang. Itu saja pun. Bukan ada apa. Kan kita marah Wahabi pun. Hampa nak Wahabi memang pasal lah. Kita mengaji ilmu Ma'rifatullah ni daripada tahun 86, mengaji usul 82. Kita dah mengaji ni fiqh tahun 76, 78 dengan kakak aku Ustaz Mat. Semua. Bukan kita tak mengaji. Tapi dia nasihat benda yang sama pun. Pun tahu. Ustaz Mat kan pun tak kenal. Dia nasihat benda yang sama. Jangan kacau orang yang tak kacau kita. Kalau kita rasa orang tu tak betul atau orang tu tak elok, kita doa kat dia. Setidak-tidaknya 5 kali kita boleh doa kat dia kalau kita nak doa. Selepas solat kita. Ustaz kata. Dia ajak benda yang baik pula. Sedangkan dia tak gaduh pergi Tanah Arab pun. Tak payah dapat degree. Tak payah dapat PhD. Tak payah ada kedokteran pun. Boleh cakap benda yang simple lah. Malam tu saya tak cakap apa pun, saya diam ya, bagi Lepat cakap. Tahu-tahu dekat YouTube berdiskusi bersama Lepat. Bukankah munafik tu? Macam mana awak boleh jatuh hukum orang sesat sedangkan awak tak sesat? You answer me, Dr. Mazhar. I answer you with my shoes. That's all. Lepas ingat kita heran pun, kita tak heran lah pun. Guru kita lepas hina macam-macam pun. Mereka kata masuk kedai, Dr. Mazhar kata guru-guru mereka ni masuk kedai tak payah bayang. Keluar lagu tu ya. Bermakna kata benda tak nampak Ada member aku boleh tunjuk masuk kedai makan, mamak tak ambil duit. Pasal dia tolong mamak tu banyak. Kok tu pula. Aku boleh tunjuk. Ni yang nampak ni macam mana pula. Yang tak nampak kalau kami kita bagi satu bukti yang kata tak nampak. Habis yang cakap apa benda yang tak nampak. Bodoh yang mesti perlih ni. Dr. Mazhar ni. Kaldai akak. Dan keluar turun dalil-dalil kebodohan. Banyak dalil-dalil yang ditujukan kepada manusia-manusia yang bodoh di dalam Quran tu. Depa ni menganggap seumpama tu ayat Quran tu dah selesai turun. Dah tak ada dah ayat Quran tu. Quran ni tak ada kena-mengena dengan depa proses penurunan ayat Quran ni. Dalam surah Al-Anbiya, mereka ni menganggap ayat-ayat itu tak akan turun dah, ayat-ayat Quran yang baru pada mereka. Sedangkan sebenarnya masih turun ayat tu pada mereka. Malangnya surah Al-Anbiya ayat 2 kata salah aku. Malangnya mereka ini mendengar ayat-ayat Quran ni sambil bermain-main. Itu dalil kebodohan dalam Al-Quran yang Allah tuju pada manusia yang tidak menggunakan akal fikir. Dan dia Allah. Bila hang pusing saja on your left and on your right, you meet this kind of people in your life. Hang akan berjumpa saja dengan manusia macam ni dalam hidup hang. Dan kerosakan di atas kerosakan hari ini menjadi semakin parah lagi. Agama ni sudah menjadi disease.
sudah menjadi wabak penyakit di dalam masyarakat kehidupan manusia ni. Kadang-kadang aku duk fikir orang yang duk pi menimba pengetahuan daripada sumber-sumber yang tertentu, tak kira lah ustaz ke siapa sekalipun lah. Mereka mungkin tak sedar syarat untuk belajar. Yang pertama sekali adalah tahu hang mempunyai pengetahuan bahawa hang tu bodoh. Hang kena tahu, kena sedar di mana kebodohan hang, di mana kejahilan, di mana yang hang ni tak tahu. Baru hang boleh masuk di dalam suatu majlis ilmu dalam keadaan ikhlas. Manusia ni tak sedar kebijaksanaan tanpa keikhlasan dia akan melahirkan pencuri di hujung-hujung pengajian tu. Kebijaksanaan tanpa keikhlasan kepada diri hang sendiri, di hujung kepahaman hang akan lahirlah pencuri. Hang akan mencuri hak-hak orang lain untuk kepentingan hang. Sebab tu nak sampai ke Tuhan ni syarat dia satu saja, ikhlas. Benar. Masya Allah. Itulah bila orang-orang yang telah mengenal Tuhannya berbicara. Anwar, macam hang cakap, melekat Anwar, kita nampak tang mana nak letak benda tu. Awak mengaji hanya kaedah akal semata-mata. Sebab musuh bagi hati itu adalah akal. Akal ni selalu berperang dengan hati. Sebab yang Allah nak tengok tu hati. Akal ni orang ramai nak tengok. Kadang-kadang kita sembang, kita dia ni akal banyak Sebab itulah, bila kemuncak ilmu yang mereka mengaji sekian banyak ni, tata balik-balik membawa seketul hati yang penuh dengan hasad dan dengki. Bukan kata berkesudahan jadi penipu, pendusta. Maka malah sanggup melabuk, menyebarkan fitnah. Inilah kemuncak ilmu yang hanya terletak kepada copy paste. Orang cerita ni dia ambil, dia paste. Sebab benda tu tak berlaku kat dia. Bila tanya sejarah Nabi, sejarah apa semua tu, hang cerita atas sejarah. Hang cerita kalau kita pergi tempat tu pun dah tak macam tu dah. Aku balik kampung Bagal Baitahir Batus, tengok kampung aku dah tak macam kampung aku yang mana aku boleh bayangkan. Setengah kampung aku tu di Reban, dinaikkan rumah harga 700,000. So it's just like that. And then aku balik pada Batu Feringgi. Pi Batu Feringgi dah tak macam Batu Feringgi macam mana dulu aku duduk melukis di hotel. So, hampa nak cerita bab hadis kat kami ni. Kalau nak cerita dari sudut pengembaraan mereka di tanah pasir, hidup mereka makan lagu-lagu ni, kami tak hidup macam tu. Kalau nak cerita tertib, yang jalan cerita yang membawa tertib kepada keimanan seseorang itu untuk diri dia sendiri. So, you don't show me this. You tell the story, but the real presentation of who you are, you don't show this. Sebab you fitnah orang. You munafik. You cakap lain, you buat lain. So, mana ada ilmu yang Allah Ta'ala nak tengok ni? Adakah ilmu yang Allah Ta'ala nak tengok ni? Dia suruh kenal dia. Bila kenal dia, baru kita boleh hurai satu lagi peringkat. Tahkid.
Yang dikatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ni, masa azan, masa dia sebut hayya 'alas solah, macam mana hampa nak mentahkidkan dan menterjalikan, mensyariatkan kenyataan la haula wala tu kalau awak tidak mengenal? Selai bulu rumah ni bukan hak awak. Dia bagi hayat, dia bagi hayyun, dia bagi kaunuh hayat. Dia bagi basar, dia bagi basirun, kaunuhu basiran. Tak boleh lari punya adah-wadah wadiak ni, khosak tarak tak ya ni, Allahumma adam ni, tak boleh lari. Tapi hampa tak mau ini barang. Bila hampa tak mau ini barang, kami tak akan tentang hampa. Kami tak akan kata kami untung hampa rugi. Tak. Kami tak kata benda tu. Sebab kami tahu dalam surah 6 ayat 110 tu dia sebut dah. Dan banyak surah lain. Kalau dia nak bagi segenap umat manusia ni beriman, tak mustahil bagi dia. So, bab tu, lakum dinukum waliyadin. Hampilah macam mana hamau. Asal jangan kacau orang. Itu saja Anwar. Itu saja Anwar. Baik Anwar, terima kasih dengan Amin Anwar punya penjelasan tu. Sempoi Anwar, sempoi. Memang best lah. Aku kan nak kata tu lah. Aku duduk dengan orang makrifah ni. Enjoy. Chill. Macam tadi sahabat kita pun. Apa ni, Saiful tu. Dia kata chill baby. Masya Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Gila lah. Sampai tahap macam ni dia orang pun ada komen dengan abang main sembung macam tu je Aduh, tak apalah bang. Tabah dan sabar terus lah bang. Aduh. Tapi itulah macam yang saya pernah dengar Ustaz Wahizam cakap kan. Kita dengan Allah ni senang. Kita dengan perangai Allah ni yang payah. Jadi saya nampak lah maksudnya Ustaz Wahizam pernah cakap tu. Apa abang, ni abang pun dah stand, dah bangkit macam ni, fight balik. Alhamdulillah ha. Semoga abang kat sana kesihatan dalam keadaan baik-baik bang. Jaga kesihatan, jaga diri bang. Okey bang. Saya pun ada dalam lori ni, on the way pergi hantar sayur dekat Selayang. Lepas hantar sayur balik Cameron pula. Okey, baik bang. Steady. Masya Allah, Masya Allah. Dalam lori aku pun teringat Ar-Ruh Maliki, sahabat baik aku. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sahabat baik aku tu. Kadang-kadang dia kata, Pat nak pergi poh lah. Jom pergi. Lepas tu kita berjanji singgah kat air terjun mana-mana. Okey, boleh. Sama-sama mengaji, dia dah kembali dulu dah. Kadang-kadang aku cemburu bila terkenang kawan-kawan aku ni. Semua balik awal, kebanyakan balik awal. Kita lah, bukan cemburu sebab takdir tu. Cemburu, tak payah nak hadapi benda-benda lagu ni. Tapi dah kita dah dilorongkan ke jalan tauhid ni. Dan didorongkan pada yang ramai kita hadap lah. So, betul yang cakap tu, I stand up, I fight for my right. I don't try to fight untuk tunjuk siapa betul, siapa salah. No. Kita cuma nak bagi tahu benda yang hampa buat ni tak betul. Bukan berartinya hampa tu pesalah. Hampa boleh minta maaf. Come on man. Bukan ada benda besar pun, tapi dah hampa perform hentam lagi ke atas seluruh. Hampa tahu hampa buat tak betul. So hampa ni siapa dia naknya? Hampa ni siapa dia naknya? Dulu kita duk ingat Yahudi macam mana. Dah ni dia boleh pakai jubah serban, babe. Apatah lagi tutur bahasa. You can qualify any language if you want. Kalau nak belajar bahasa Tamil boleh. Itu ada Hindu jumpa aku. Aku terus balon. Dia kata, Tamil pesera kunjum terium. Dia tanya apa dia tu? Kalau nak tahu apa dia tu, makna dia aku boleh cakap Tamil sikit-sikit. Mencarut boleh. Kata dia. Cina pun mencarut boleh. So, jadi nak kan tak nak. Itu saja. Bukan sebab hang boleh bahasa Arab tu hang special dah. Habis tu Arab di sana negeri Arab pun ada yang mencuri. Kalau dia naik mahkamah, kalau dia cakap Melayu ke? Sebab bahasa Arab ni bahasa yang tinggi apa kata. Habis hang boleh macam mana? Hang boleh ada bahasa Arab, hang boleh menipu, hang boleh mencuri, hang boleh berdusta. Quran cerita tu dalam bahasa Arab malah mereka cuba menipu Allah. Ada ayat dia. Orang munafik ni. Dan dia cerita pula mereka mengikut yang ramai. Sesat di jalan Allah. Dalam bahasa apa dia sebut? Dia cakap kat siapa ni? Dia cakap kat Tok Arab. Dalam bahasa Arab. Kalau dia cakap kat semua, dia kata Allah mengetahui semua bahasa atas muka bumi ni. So,
Hampa nak cakap kami ni untuk kami bercakap dengan Allah ke atau bercakap dengan hampa? Allah jadikan aku duduk di bumi Malaysia, dibesarkan oleh orang Melayu, dan segala hati aku, akal aku, naluri aku berbahasa Melayu. Bila aku duduk saja fikir apa-apa, bahasa tu dalam bahasa Melayu. Kalau aku berdoa pun lebih solid dalam bahasa Melayu sebab aku ni Melayu. Dibesarkan dalam budaya Melayu, dalam kehidupan Melayu. Mak pak aku yang belah aku orang Melayu. Walau aku ni anak belah, tetapi dalam umur 16 hari, mana aku tahu bahasa apa lagi. Kalau dibesar dalam bahasa Cina, keluarga Cina, aku besar cakap Cina. Walau muka nampak Indian species. Tapi tak apalah, betul lah kata. Semua satu hari aku tahu, demi Allah dan Rasul, aku pernah dipeluk oleh seorang mufti. Tak payah sebut nama lah, tak syok. Dia panggil aku bilik dia. Aku berdiri depan dia, dia peluk aku. Sebab dia tahu. Dia tahu. Ada benda yang dia tak tahu. Tapi inilah suasana dia. Dia tahu. Sebab dia tak duduk tanah Arab saja. Dia mengaji di London, di Edinburgh. Dia tahu lah. Dia dah masuk macam-macam jenis situation, conversation, opinions, non-Muslim opinion, Muslim opinion. Dia masuk semua. Dia tengok lah sekali kita nak ada benda yang best. Benda yang tak bagi sakit hati orang. Aku takkan kacau Aku tak pernah tarik pun tolong Dr. Mazhar tu. Depa aja kata bungkuk. Tambah Kamili tu lebih lagi lah. Masih muda lagi. Sebab ada pangkat doktor tu dia kata dia dahsyat lah. Tak apalah. Ambil lah. Nodrus ke apa-apa. Hampa dahsyat. Hampa okey. Hampa best. Sebab hampa ada ilmu. Tetapi ilmu yang hampa ada tu tak ada kena-mengena yang kami mengaji. So you have to realize that. We don't protest your knowledge. We say yes, you have a knowledge. But not in our channel. It's not in our territory. So, ahli fiqh berbincanglah dengan pelajar-pelajar fiqh. Ahli-ahli tasawuf berbincanglah dengan pelajar-pelajar tasawuf. Ahli-ahli usul berbincanglah dengan pelajar-pelajar usul untuk mencari ketetapan dan ketepatan di dalam apa yang awak study. Okey, itu sebab dia ada junior, dia ada senior. Dia ada anak murid, dia ada guru. Simple as that. Tetapi mengaji ilmu ma'rifah iaitu memperkenalkan Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menggerakkan dan mendiamkan. Where is the wrong part inside this? Sebab kami tak pergi terekam pengajian lain, kami tak pergi tuduh orang lain sesat, kami tak kata pun tak payah mengaji benda lain. Tak ada. Inilah agama yang tak kacau orang. Agama Allah. Kita membawa agama Allah. Tak kacau orang. Sebab Allah menyeliputi setiap orang. Tapi tak ada. Mereka tak faham, mereka hentam terus. Ni, Dr. Kamili, Nodrus ni apa semua. Mereka hentam habis. Mereka even hentam segala popular legend dulu. Macam Ibnu Arabi apa semua. Kalau ustaz-ustaz fiqh yang dahsyat main sembang dengan kita, kita tahu. Kita boleh senyum. Sebab apa? There's nothing to talk about. Because kami tak duduk di situ. Kami pernah di situ. Tapi awak masih majnun dan asyik di situ, kami tak akan kacau keasyikkan awak. Tapi kenapa hampa ustaz-ustaz bertauliah ni main kacau kami? Yang kami ni tak kacau hampa. Dan kami pun tak panggil siapa untuk jadi pengikut. Kami menyembang tentang keberadaan, kesejatian diri, bersembang tentang Tuhan dan alam semesta. Where is the wrong part about it? Kami tak pernah pun menduakan Allah Ta'ala itu sendiri. Mana benda salah? Mau dari sudut syirik jali atau syirik kafi, where is the part? So mereka tak nampak benda ni. Okay brother, drive carefully. Selamatlah. Steady. Polis pun ada mengaji, orang-orang tertinggi pun ada mengaji. Hari ni driver lori pun ada mengaji. Tak ada masalah. Perjalanan adalah perjalanan. Asal kita cari duit bukan melalui menipu orang. Baik, selamatlah. Allah Akbar. Salah. Tu yang Mamat tu cakap apa wabi-wabi ni orang marifat relax Memanglah orang marifat relax Tapi bila dah orang duk kacau rumah kita, takkan kita nak senyap kan? Dia orang dah, orang kata geng-geng ni dah berakak.
Bukan kecil-kecil akak, dah besar akak kan. Kalau akak dia duk tumbuh dalam rumah dia sendiri tak apa. Ni sampai akak dia menjulok sampai ke rumah kita sampai dah. Orang kata sampai, orang kata ibarat macam dah pecah dinding, pecah dapur. Takkan kita nak biar dalam rumah kita, kalau akak tu dah masuk, kita cantai kan. Tu lah. Macam mana cakap, kita makrifat ni untuk diri sendiri. Itu nama dia makrifat. Bahasa Arab dia makrifat, bahasa Melayu dia mengenal. Kita nak kenal apa? Kenal diri di dalam diri, yang sebenar-benar diri itu. Dari mana, dari siapa, nak ke mana, ada tujuan. Tapi mereka ni duk sibuk hal orang. Dia tak tahu apa kata mengaji tinggi, ijazah kan, PhD bagai, sampai dapat gelaran doktor lah, apalah, profesor lah, apalah kan. Tapi ingat itu je ilmu dia, apa kata, dah cukup lengkap lah. Sedangkan Allah kata 7 lautan kalau dijadikan tinta, jadikan dakwat untuk menulis ilmu dalam Al-Quran, takkan habis. Takkan habis ilmu tu. Ditambah lagi dengan 7 lautan untuk jadikan dakwat, untuk menulis ilmu pun tak habis. Maksudnya ada lagi ilmu yang bapak-bapak mufti ni tak ada. Bukan setakat bapak-bapak mufti, ulama-ulama ni pun tak ada. Siapa dalam dunia ni ada ulama ataupun mufti ataupun ustaz yang khatam ilmu? Cuba tunjuk, cuba beritahu. Ada tak? Mana ada? Sebab Allah dah sebut dah. 7 lautan tu, kalau dijadikan dakwat, kalau digunakan untuk nulis ilmu apa yang ada dalam Quran, tak cukup. Maksud dia, ada ilmu yang masih ada lagi. Yang kita dapat ni hanya sedikit yang ada kat kita ni. Kan? Ibarat orang kata kita celup jari dalam laut. Berapa banyak laut yang melekat kat jari tu. Kan? Ni baru menyelam orang kata pergi pantai Teluk Cempedak, berenang dekat Laut Cina Selatan, dah keluar terus bangga, aku dah berenang kat dalam laut dah. Itu baru Laut Cina Selatan, belum Lautan Pasifik lagi. Mana boleh bangga. Nak bangga dengan ijazah, bila masa pula, kalau kata ulama-ulama dululah, Syafi'i, Ghazali, Hambali, Maliki, adakah dia orang ada PhD apa bagai? Itu 4 mazhab masing-masing tu pun ada orang kata, dia kata ada fahaman yang tak sama. Maksudnya ada macam khilaf, macam itulah. Bukan maksudnya dia orang berbalah, tapi ada juga yang apa yang Hambali cakap tak sama macam Ghazali cakap, apa Ghazali cakap tak sama macam Syafi'i cakap. Ibarat macam itulah. Tapi masing-masing ilmu ni masing-masing. Pahaman tu Allah beri masing-masing. Allah pun sebut kan, dia yang memberi petunjuk, dia yang memberi hidayah. Jadi yang geng-geng ni nak sibuk mengacau sebab tak sama jalan. Hang punya seluar hang pakai, kita punya seluar kita pakai. Kenapa hang sibuk nak suruh kita pakai seluar hang pula? Macam itulah. Kita bukan, memanglah kalau ikut saya pun, saya dah lama dah tak layan geng-geng Wahabi ni. Apa kat Facebook, dia punya video ceramah, mana pernah saya ni. Walaupun ada
Lalu-lalu kat pos lah ada orang-orang share. Saya tak layan, malas. Sebab kita tahu dah ni duk sembang bah. Duk sembang orang ni tak betul, orang tu tak salah, orang ni tertongging, orang ni terlungkup, orang ni tertiarap. Hang sendiri pun tak betul, hang nak betul kan. Kita baik kita dengar cerita kita diri kita sendiri. Cari apa yang tak cukup, apa yang tak lengkap. Tu je. Okey bang, selamat. Ni luahan perasaan. Bukan apa, luahan perasaan je. Masya Allah, Zul. Allah Akbar. Bukan nak kata sekali-sekali Zul bawa keluar tu dia. Besi lama ni, ketuk-ketuk, keluar karat dia boleh pakai. Tu saya kata jangan main. Saya seronok bila kata kawan-kawan yang sama-sama mengaji mula bawa keluar bagi opinion. Faham? Pasal masing-masing ada opinion. Why not celebrate? Why not select the good opinion and then drive it away? Let semua orang faham benda ni. Yang tak mau mengaji ni apa saya? Yang mengaji dia akan nampak. Betul juga brother ni cakap. Yang brother macam ni cakap pun dia biasa duduk dekat fiqah. Jadi dia tahu, dia cakap. Sebab dia terkeluar dari putaran tu, dia pergi cari siapa sebenar diri dia. Bila Zul cakap macam ni, orang tak boleh nampak, alah mereka ni puak-puak makrifah. Tanya mereka Ustaz, puak makrifah ni ingat tak ada usul fiqah? Ingat tak ada usul tasawuf ke? Ingat tak tahu ke? Mereka tahu. Tertib di dalam yang ramai tu. Jangan kacau, orang tak kacau kita. Jangan mengintip kesalahan orang. Tapi hari ni bila dia bercakap, satu peringkat yang hampa tak mau masuk, tak mau ambil tahu yang mana wajib di awalnya. Inilah sebabnya penting mengenal Allah. Kita nampak bila dia kata awalidin ma'rifatullah tu. Okey, kalau kata Dr. Mazhar boleh cakap bab tasawuf, ustaz-ustaz lain boleh cakap bab tasawuf, masih lagi tasawuf, belum boleh mengenal Allah lagi. Tu yang aku tanya Kamili malam tu, hang kenal tak kenal Allah? Dia diam, mulut penuh nasi. Sampai ke sudah aku tanya 3 kali malam tu. Dia tak mau jawab. Nak jawab macam mana tu benda yang dia tak tahu. Lepas tu duduk esok dia ulah cara dia. Masa duduk depan dia tak bercemang. Jenis ni pula. Kita tak kira lah kawan hang masa tu 3-4 orang, aku seorang pun tak kisahlah. Kalau sama-sama nak bersembang, baik kita sembang bukan berdasar emosi yang copy paste. Hang tengok aku pun hang geram. Orang duk tuduh sesat ramai. Padahal hang sendiri pun tak tahu apa yang aku mengaji. Yang hang mengaji tu duduk kat situ je. Kita pula boleh bagi tahu. Okey, setuju hang punya mengaji tapi bukan nak untuk kami punya. Kami mengaji nak mengenal Allah. Jadi macam sebut tadi Hanbali, Hanafi, Maliki, Syafi'i sama mereka pun bertelagah. Betul lah. Ini kaedah, konsep dan idea, law and system. Macam-macam lah. Di kalangan yang ramai aja. Kalau makrifah ni dia tak ada benda tu, dia kata dia mengaji nak mengenal diri dia sendiri. Bini dia pun tak boleh buat apa. Anak bini dia pun bukan tanggungjawab dia dalam kaedah makrifah. Kaedah makrifah ni dia nak mengenal diri dia. Dia nak mengenal yang berserta dia. Siapa yang menggerak dan mendiamkan dia. Dia nak mengenal yang dikatakan zatus solah tu apa dia. Dia nak mengenalkan kaedah diri di antara dua niat ni apa dia. Bagaimana nak mengesahkan rukun hauli fi'li qalbi ni. Yang dikatakan pasal apa marilah bersemayang awak nak kena jawab. Aku tak ada daya upaya. Siapa yang berupaya? Lepas tu keakuan la maujud ni macam mana? Ni semua proses untuk alam dia. Untuk dia sendiri. Bekalan dia. Bini tak boleh. Surah 6 ayat 94 dah kata segalanya terputus. So inilah ilmu makrifah adalah untuk mengaji. Untuk dia sendiri. Bukan untuk kongsi. Dan itulah sebabnya Zul aku kata kalau aku jumpa ahli makrifah. Dia kata saya pun mengenal Tuhan. Baik. Nak minum apa, nak makan apa, kita duduk sembang gelak-gelak ketawa gitu. Baik ilmu tak ada dah. Batal terus. Batal. Sebab guru pernah cakap, Pak Abu bin Darasan pernah cakap, kalau satu orang turun dari langit sekalipun, belah bulan jadi 8, awak harus ingat. Awak telah kenal Tuhan awak. Dia tetap bukan Tuhan awak.
Saya telah memperkenalkan kepada awak diri sebenar diri awak. Saya telah memperkenalkan siapa sebenar diri awak. Kalau awak tengok Pak Abu lah. Dia cakap begitu. Begitu juga kalau saya lihat awak lah. Jadi proses la maujud ni orang tak faham sebab dia tak boleh duduk dekat khawli. Dia tak boleh duduk dekat kholbi. Dia duduk dekat basar. Dia duduk dekat afa'al. Lihat. Itu pasal dia kata kat Musa AS. Hang hanya tengok dan diam. Kalau nak tengok apa yang aku nak tunjuk. Sedangkan Allah kata hang akan berjumpa hamba soleh. Tapi tengok perbuatan dia tak masuk akal. Di sini mereka tak faham benda ni Zul. Dan kita pun tak perlu bagi faham. Kita bagi peringkat mereka faham. Iaitu apa dia? Hang mengaji apa Wahabi? Jadilah Wahabi yang baik. Hang mengaji apa? Hang pilih apa? Aku dengan puak Salafi. Bagus. Hang ada juga opinion nak mencari sesuatu kebaikan untuk hang. Jadilah Salafis yang baik. Hang apa? Syiah. Hang mahu betul ke? Betul ke hang yakin yang ni betul bagi hang? Aku nampak yang ni betul bagi aku. Aku pun duk sembang banyak dengan puak-puak daripada Iran, daripada apa. Aku pun duk nampak yang ni bagus untuk aku. Baguslah untuk hang. Bagus. Dan aku tak boleh nak buat apa. Pasal ini hang yang pilih. Ini tanggungjawab hang. Sebab dalam surah 6 ayat 104 dia bagi tahu lah. So lakum dinukum waliyadin. Even that so, tolong jangan menyusahkan orang lain. Jangan ganggu orang. Jangan fitnah orang. Benda ni ke tak perlu abang. Apa dia? Ahli sunnah wal jemaah. Bagus alhamdulillah. Anak macam tu kan. Setuju macam tu kan. Ini yang rasa cukup dah macam ni dah habis dah. Habis Tapi kalau tengok orang lain pasal apa nak menghina. Hang takkan pergi masjid, hang keluar-keluar masjid, hang tengok orang tengah duduk kedai kopi, hang nak kata lepas kapiang. Okey, aku cerita satu benda Zul. Benda dia macam ni Zul. Satu hari tu Zul, aku duduk dekat Schlachter. Di satu tempat ni nama dia Schlachter ni, tempat pancung orang dulu di ketika tu di Jerman pada zaman dulu-dulu lah. Itu sebab nama dia Schlachter. So duduk di situ, kafe banyak. Duduk-duduk itu balik daripada sekolah bahasa Jerman. Ni cerita lama lah. Cerita ni dalam aku ingat 2004 kot, pasal World Cup. Masa tu ingat ada World Cup 2004 kot, tak salah aku. So kami duduk dengan member sebelum nak tunggu game, nak tengok dekat kafe. Pasal petang start, duduk apa semua. Lalas ada satu mamat duduk tengah mabuk dan menari seorang-seorang menyanyi. Aku tengok dia, aku senyum. Lepas tu kawan aku daripada Arab tengok dia ni, dia kata lepas, look, this is kafir. Look at them. This is laknatullah. Lepas tu aku cakap kat dia dalam bahasa Jerman lah. Aku sembang kat dia, alles good for me. Aku cakap dia, alles klar. Tak ada masalah pun bagi aku pasal aku tengok tak ada satu orang menyanyi dan menari dalam keadaan jahat. Dia dalam keadaan menghiburkan hati dia. What's wrong with it? Dia tak kacau kita. Kenapa hang boleh hukum dia pula? Ilmu apa yang kita bawa sebenarnya? Tak ada satu orang menari dan menyanyi dalam keadaan macam tu demi menghiburkan orang lain. Tak. Dia nak menghiburkan diri dia. Dia tak kacau hang pun. Nak duduk tang sini. Kita kena pergi sampai macam tu. Pasal Tuhan cakap dalam surah 6. Ada, dia sebut. Janganlah kamu mencerca orang yang menyembah selain pada Allah. Allah ni memang sempoi. Quran ni memang sempoi. Dia suruh kita jadi best dengan semua orang. Tapi tak ada ni ustaz-ustaz yang macam ni. Nampak mereka ni keluar. Mereka macam mana. So Alhamdulillah, internet dah ada. Orang boleh rewind berulang kali tengok. Lepas tu lepas kata tak payah solat, kami cari tak jumpa pun. Dalam video dia ni apa dia sebenarnya ni, macam mana hampa boleh cakap sesuatu benda yang tak orang tak sebut dan kata dia sebut. Bersangka-sangka. Inilah yang Tuhan dah pesan dah, jangan. Tak hang buat. So insya-Allah Zul, insya-Allah orang pernah nampak Zul. Kalau kita tak cakap macam ni Zul, maka apalah artinya hidup kita ni Zul? What kind of man are we? Kita takut pada apa? Itu dulu Pak Abu cakap, ujung-ujung sebelum dia kembali, dia pernah kata, satu hari awak akan boleh lihat orang takut kerana benar.
Bukan lagi orang berani kerana benar. Tetapi kita yang ada di jalan ini, kita bangun. Kita akan bangun satu hari. Baru hari ni aku nampak ramai je yang orang mengaji. Tapi Pak, saya segan nak cakap. Tolong jangan share conversation ni Pak. Jangan share. Jangan rekod pula Pak. Takut apa dah. Biar saya bersembang aku. Aku duk kena macam gendang ni. Padahal hampa setuju dengan aku. Tapi hampa takut apa. Komen pun hampa tak berani. Habis hampa nak cakap apa dengan aku. Tak payah cakap aku. Cakap. Hang mengenal. Hang rasa benda ni buat ni tak betul. Komen lah. Bagi tahu lah. Sebab yang duk tengok ni pun mufti-mufti. Aku punya ni pun mereka duk perhati juga. Ahli-ahli ni apa JAKIM ke Jabatan ahli-ahli tinggi bahagian agama Islam ni, institusi kepahaman Islam ni, apa segala-segala cabang unit-unit khas bahagian Islam ni mereka perhati. Takkan mereka tak baca komen. So perjuangan hampa macam mana? Hampa takut apa? Maka aku nampak kebenaran yang guru aku cakap dulu. Depan-depan aku ingat lagi. Satu hari awak akan lihat orang takut kerana benar. Nampaklah. Mengaji nak nyorok. Kita hadap je lah. Benda rahsia kan kita nak sembang. Ini satu peringkat ni saya tak boleh terang. Awak kena pergi mengaji. Sebab saya bukan guru. Apa masalahnya? Baik Zul, baik. Selamatlah Zul. Selamatlah. Selamat. Apa? Ingat solat tu siapa pun boleh buat kah? Syok boleh buat, tak syok tak boleh buat, tak payah buat. Solat itu berdiri dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perbuatan manusia. Solat itu berdiri di atas kurniaan dia. Ingat semua manusia berkelayakan mendirikan solat. Orang yang semayang, orang yang solat, dia tahu siapa tak solat. Orang yang tak pernah solat, dia tak akan tahu siapa solat, siapa tak solat. Assalamualaikum. Sorry. Ya, Masya Allah. Yang solat itulah yang mengetahui, yang bergerak, yang diam, yang melihat, yang merasa, yang mendengar, yang berkata-kata, yang berkuasa di atas segala kuasa. Itulah tubuh niat. Itulah zatu solah. Itulah yang solat itu yang berdaya upaya. Maka dia bersolat bukan pada waktu. Dia bersolat terus menerus. Itulah setengah guru-guru sufi. Dia cakap, iyalah, orang bercakap kadang-kadang dia tinggal solat, kadang-kadang dia solat. Tapi kita duduk di peringkat yang menyedari bahawa solat tak pernah meninggalkan kita. Tetapi kita yang selalu meninggalkan solat. Jadi di sini kita nak tahu solat yang benar-benar solat tu apa dia? Yang dikatakan da'im tu apa dia? Yang dikatakan khusyu'un tu apa? Yang dikatakan fa'ilun tu apa? Mesti kena ada tertib dia, mesti kena ada ketepatan bagaimana ianya. Sebab tidak apa dia nak pecah sampai 3 kedudukan. Da'imun, khusyu'un, fa'ilun ni pasal apa? Pasal apa pula dia kata hayya 'alas solah, dia tak mention pun da'imun, khusyu'un, fa'ilun. Dia kata hayya 'alas solah. Solat ya, solat makna dia berhubung. How you berhubung? Macam mana you make your context? Saya tak ada, saya jumpa dia, saya sembang depan-depan gitu. Tapi saya jumpa hari tu saya tak tahu nak cakap apa, pasal dia tahu semua lah. Saya diam, saya mengiyakan, saya tak boleh nak kata apa sebab apa yang dia cakap tu betul semua, memang benda ada. Lagu tu pun ada. Tapi hang jumpa dia, hang berhubung je lah. Hang kata hang berhubung dia, jumpa aku lah. Dah telefon je lah, dia duduk jauh sana tu. Jauh tak berantara. So, pakai hubung telefon ni, dia macam mana? Maksud macam mana? Macam mana dia keadaan dia? Saya tak tahu, tak lampu muka dia. Tak tahu wajah dia. Saya tengok gemuk ke kurus ke lagu mana, saya tak tahu. Dia pikir tu pula. Ada peringkat persoalan dan limited
question. Hang tak boleh tanya, aku cakap dengan telefon pasal apa? Hang tanya dia kurus ke gemuk? Macam mana dia? Kata kerja kat tepi laut dah. Gelap dia apa? Jadi beach boy ke, jadi macam mana kulit dia jadi mana? Tak macam dia duduk KL dalam office dulu. Macam-macam lah nak sembang. Aku jumpa dia kat Langkawi ni, Allah, kulit jadi macam gelap dah macam mek lepas tu. Hitam lah. Sefa dulu dia duduk KL, duduk kerja office putih macam. Nak terkejut apa dah jadi beach boy. Memang dia patut lagu tu lah. Jadi conversation tu lain. Di atas tertib apa yang kita tahu dan apa yang diberitahu. Kau nak cakap bab solat pun kita nak kena tahu siapa yang bersolat. Kalau awak tu dah duduk kat la haula wala. Baik Anwar, baik. Selamat Anwar. Selamatlah, selamat. Apa-apa pun kesudahan dia MPKD. Dia. Yang tu lah bahasa dia lah. Dah meninggal baru pergi kat dia. Mampu pergi kat dia. Dalam bahasa lain, you yourself, I don't care. Mampu pergi kat dia. Kok mana tak boleh lari lah. Mati pun kena pergi kat dia. Tu yang dia berdoa mampu pergi kat dia. Maknanya dua makna tu. Itu yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Okey, baik Anwar, baik. Selamat Anwar, selamatlah. Kan salam Juli dengan anak-anak Anwar. Selamat Anwar, selamat. Lambat sikit tidur anak Zat. Okey lah. Saya rasa pada pendapat saya, mereka ni bukan tak puas hati dengan abang tau. Mereka bukan tak puas hati dengan apa abang kata. Saya rasa mereka ni tak puas hati dengan Tuhan mereka. Kan, saya rasa lah. Kita boleh cakap apa pun tentang Tuhan. Tentang sifat-sifatnya, pengasih dan penyayang. Whatever lah yang kita faham tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenyataannya adalah apa yang terbit daripada sahsiah kita. Apa yang kita pamerkan, apa yang kita pertontonkan. Sebab nyata sifatnya pada diri kita. So kalau panggil depa ni pelak, makanya Tuhan yang depa kenal itu Tuhan yang pelak. Kan? Bahasa mudah dia. Saya teringat satu cerita tentang apa tu, Laila dengan Majnun kan. Majnun ni dia pergi hambat Laila dah tak ada, Laila dah pergi pindah. Dia pergi rumah Laila, dia tengok ada satu anjing. Dia pergi kejar anjing tu. Dia duk fikir anjing tu nanti mesti bawa dia pergi jumpa Laila. Dia pergi hambat anjing ni. Dia anjing ni masuk dalam masjid. Orang duduk tengah solat. Kan, anjing lari masuk tengah-tengah saf tu. Dia duduk ikut anjing. Habis depa tu solat, depa pergi cari Majnun. Depa pergi tanya Majnun, hang ni kalau duk tengok kami tengah solat tadi, pasal apa yang duk hang solat lah sekali. Kan? Hang duk tengok kami duk solat kan. Kata, kenapa hang tak solat sekali? Majnun kata, kan, si Kaish yang Majnun ni dia kata, sorry aku tak nampak apa-apa duk solat tadi. Aku duk nampak anjing tu lah. Aku nak tanya kat hampa lah, kalau hampa duk sedang solat, sedang berhadapan dengan Allah SWT, macam mana hang boleh nampak aku? Kan? Moral of the story, kalau ni geng-geng yang rasa depa ni betul ni, macam mana hang boleh nampak yang salah ni? Hang nampak apa ni? Macam mana? Kalau kita kenal, kalau kita dengan Tuhan, kalau kita berdamai dengan qada dan qadar, dengan takdir dan sebagainya, kalau kita redha dengan Tuhan kita, I don't think so ada masalah macam ni. Masalah apa tu, jiwa kacau ni, macam dia cekar buruk pergi cari salah orang ni, saya rasa tak ada masalah tu kot. Kan? Ada satu video, ada member duk main forward kat saya. Orang pergi tanya pada Nodarus, dia kata, saya tak biasa dengar lepas cakap solat 5 waktu tak ada. Ustaz ambil main mana? Dia kata, memang dia tak kata macam tu. Tapi kalau kita kenal nanti lama-lama dia kata lagu tu. Apa ni?
Kan? Dia kalau tak ada lah. Kalau ada lah. Macam mana pula benda kalau tak kata? Kan? Kalau kenal lama-lama dia boleh kata. Hang bukan kenal lepas pun. Kan? Hang kata apa yang hang tahu saja sudahlah. Kalau hang tak biasa kenal lepas, macam mana hang boleh kata? Kan? Dia boleh jawab lagu tu. Just for the sake of tak mau turun sikit kan, tak mau nak merendah diri sikit. Saya minta maaf lah. Saya pun tak biasa dengar lepas kata. Anda tak tahu ke duk mai lah ni orang duk apa? Orang duk lanyak, orang duk bash kan, kena bantai duk, macam gendang. Pasal perkataan apa tu? Hampa pi kata lepat kata solat tak ada. Kan dia tak ada ke ada rasa rendah diri sikit kan? Kata saya minta maaf. Apa masalah? Kita bukan perfect. Sometimes we do mistake as well. Kan? Boleh je kita rendah diri sikit kata saya minta maaf. What's the problem? Hampa nak kata hampa terah juga lah. Dan kalau lagu tu memang tak ada bincang. Geng-geng tak ada bincang. Jadi itulah. Saya apa? Itulah Tuhan yang nyata pada diri-diri depa tu. Tuhan tu lah yang depa duk kenal ni. Kan? Itulah pendapat saya orang. Selamat. Wallah, wallah, Masya Allah. Bagai dikatalah sahabat aku Mustaqim. Hang duk jauh, kalau hang duk Johor, hang duk Johor, duk jauh, kalau hang duduk Kuala Lumpur ni senanglah kita sembang. Jumpa kena teh ke, kena kopi ya. Rindu ke hang ni, pasal dugaan hang pun dahsyat. Tengoklah, senang-senang nanti aku turun Johor. Kalau dah habis PKP ni. Baik. Satu cerita Laila dan Majnun. Hang dah cerita, aku cerita biasa sikit. Pada satu hari, raja ni kesian tengok dia ni duduk melara. Dia kata, mailah di satu tempat dalam istana aku. Pada pukul 5 petang, mereka akan keluar bersiaran di kawasan ni. Hang berdirilah di atas batu ni, hang tengoklah. Dan pilihlah yang mana satu dayang nak menggantikan tempat hang. Dia berdiri setelah 3 hari. Tiap masa tu dia mai tengok. Lepas tu raja kata, takkan tak ada satu pun yang boleh mengganti. Dia kata, aku tengok banyak yang cantik, banyak yang lawa, banyak yang manis-manis muka, banyak yang mungkin orang lain tengok terpesona. Tapi aku satu pun aku tak jumpa Laila. Tak nampak pun. Dia kata, macam mana hang lihat Laila seorang yang istimewa, yang lain tak ada istimewa lagi ke? Dia kata, untuk hang melihat Laila seperti mana aku lihat, hang coleklah mata aku ni, bubuh kat mata hang. Baru mungkin hang boleh nampak macam mana yang aku nampak. Sampai tahap tu dia nak letak. Takkan macam tu kot. Kami mengaji mengenal apa yang berserta dengan kami. Kami nampak. Mata batin kami sedang dibuka dan kami melihat. Mata batin kami tidak buta. Habis macam mana kami nak terang kat hampa apabila mata hampa tu tak nampak apa yang kami nampak? That's not possible lah. Raja kata, mana mungkin aku boleh ambil mata hang buka mata aku. So that is the answer. The question is answered now. Itu saja. Baik Mustaqim, selamat Mustaqim, selamat. Puak-puak Wahabi ni bukan semua yang tak best. Ada setengah-setengah tu. Tapi memanglah, aku memang cakap terang lah. Aku memang melugai lah dengan Dr. Mazhar ni. Kali amput ni. Baik Mustaqim, selamat Mustaqim, selamatlah, selamat. Yalah, berempui pergi kat depa lah, betul tak? Apa nak mengaji apa-apa, nampak pergi lah. Semua pengajian pun sama juga, nak pergi ke satu juga, nak mahala ke tempat yang sama juga, kan? Cuma apa pilih jalan tu, pergilah jalan tu, jangan duk kacau orang lain, kan? Guru kami tak ajak pun kacau orang lain, kan? Guru kami sempoi ya, relax kan? Apa kata pun dia senyum, dia gelak ya. Bila nak panggil muzakarah, apa tak mau, kan? Mainlah kita muzakarah.
Nak cari kebenaran kena kita nak fight. Betul tak? Nak cari kebenaran saja pun. Kami tak kacau nak buat apa pun buat lah. Wahabi ke Sabi ke apa ke. Mazhab mana apa nak ikut berpi lah. Kan? Masing-masing adalah masing-masing lah. Betul tak? Quran dah nyata dah dekat situ. Kan? Tu semua firman tu. Firman Allah Ta'ala tu. Kau kata firman tu dah kata-kata Allah lah tu. Apa dah kata apa lagi? Apa nak tolak juga? Apa yang pasal lah apa nak tolak? Betul tak? Kami tak kacau apa. Relax. Mau relax. Relax. Apa? Relax. Istighfar banyak-banyak. So, lepas istighfar banyak-banyak. Okay? Daripada apa duk melalut kan, duk sebut nama lepat apa sebut nama Allah bagus. Ingat Allah kuat-kuat. Kan lagi bagus ingat nama Allah. Baru dia ingat nama lepat buat apa? Kan? Tak ada dalam Quran pun. Kan? Ingat nama Allah. Nama Allah ada banyak dalam Quran tu. Macam-macam ada tu. Kan? Ingat nama Allah banyak. Apa duk sebut nama lepat, duk kacau lepat buat apa? Setuju bang, saya setuju lah bab tu. Bukan semua dia pun ni tak best. Saya teringat masa kita di Ampang main jual buku, ada satu brother mai pada Saudi tu. Kan dia baru balik mengaji ke apa. Dia mai santun. Waktu kita pergi jual buku kan. Dia tanya, saya dengar macam-macam pasal lepat kan. Dia apa? Yang abang minta suruh tembak sembang pi kan. Dia tanya saya, dia kata, saya duk dengar macam-macam pasal lepat. Lepat kata solat ni apa tak ada betul ke kan, solat apa lepas kata ni tak ada macam-macam lah yang dia duduk dengar di YouTube. Dia main tanya kan kat kita ni, brother orang kat sempoi maknanya dia orang kata dia main dengan fikiran dan orang kata hati yang terbuka. Tu kami pun sembang, kami pun tukar nombor telefon waktu hari dia main tu saya pun pergi kata kat dia, dia kata apa betul ke kan apa yang dia ada dengar di YouTube tu, orang duk kata ni. Saya cuma nak tanyalah betul ke. Tu saya tanya kat dia, yang awak dengar yang macam mana? Satulah yang awak dengar. Tu dia kata, oh saya dengar apa orang lepas kata solat tu tak ada. Kak, bila masa lepas kata? Saya tanya dia, bila masa lepas kata? Saya tak pasti, cuma yang saya dengar lepas kata aku memang tak ada daya, aku memang tak ada upaya. Itu ya. Video-video dia saya layan, saya dengar lepas kata lagu tu. Tu saya tanya kat dia, itu bukan lepat pun kata. Itu awak pun kata. Kan? Syekh pun kata lagu tu juga. Kata, dia kata bila saya kata, tadi azan Ustaz. Kita buka kaunter buku kan, lepas Zuhur kan. Saya tanya kat dia, tadi Syekh pun baru Ustaz kata, ya ke? Kata, ya. Baru dia kata, hailah solat, marilah kita solat. Syekh jawab apa? Aku tak ada daya, aku tak ada upaya. Kan? Tapi orang kata kalau kita nak bahas tentang tak ada daya, tak ada upaya ni, in the sense of ilmu, kita akan pergi dalam lah. Kan? Sebab tugas macam abang lepat ni, dia kata on the very surface. Kalau kita nak faham apa yang dia kata tu betul-betul, kita kena betul-betul kena ada orang kata hati yang ikhlas, hati yang lapang, redha, fikiran yang terbuka. Kita tak boleh ada some certain judgement dalam kepala otak kita. Kata ni tak boleh, kata tak boleh, itu kita bukan nak cari kebenaran, tu kita nak cari salah kan. So that person yang brother yang bawa balik pada Saudi ni, kita boleh kata Wahabi kot kan. Di Saudi orang kata brother yang sempoi lah. Dia nak cari kebenaran. Lepas tu dia kata itulah tu saya kata takkan dia kata takkanlah lepat ni kalau dia kata banyak benda salah orang ramai yang boleh tengok dia. Betul ya, saya duk tengok dia punya FB ada 300,000 like lebih. Dia kata dia tu saya kata kat dia, tadi pun kita dah masuk dalam Majnun, kita sambung pergi dalam Majnun. Saya kata kat dia, waktu Laila dia dah dibawa lari oleh orang tua dia pergi tempat lain. Satu pembesar dengar cerita pasal Laila kan, pasal Laila ni ada orang gila kat dia, orang sampai jadi tak betul pasal dia. Pembesar ni pergi jumpa dia, pergi cari Laila ni, dia pergi tengok Laila. Dia kata dekat Laila, hang ni cantik tang mana aku tak tahu kan, aku tengok biasa lah. Pembesar ni pergi kata dekat Laila kan. Laila kata apa? Memang lah, andai saja hang tu Majnun, hang tahulah aku siapa. Dia kata lagu tu kan.
Kita bukan nampak lah kan apa benda-benda yang orang duk tengok Zahir ni kan. Kita nampak lah ada seketul benda yang best tu. Sudah kan. Tak banyak jadi boleh CP-CP jadi lah kan. Itu je lah bang. Sejahtera bang. Sejahtera. Masya Allah. Betul lah Mustaqim tu. Aduh, tak kenal tak cinta lah. Orang kata dah kenal nak kata apa. Ra'i kan je. Masya Allah benda ni itulah takluk wahdatul wujud. Masa mereka soal jawab aku dulu. Datuk Syekh Hazmi dan Datuk Israk Baharum pun dulu pernah bersoal buat wahdatul wujud ni. Dia cukup suka lah kalau jumpa orang sufi-sufi ni, orang mengaji min Allah ni, dia nak cari bab wahdatul wujud ni, dia terangi nak proses. Bila kita kata dari tahun 98 aku duduk dekat restoran tu, selalu pot Central Market lah. Masa tu nak buat lagu, nak rakaman kan. Tapi masa tu aku baru berjinak dengan Ijam, benda ni baru duk kupas. Tapi kawan baik selalu lepak tu, lolok apa ni, pergi kena kopi teh. Satu itu aku kata sagi esok dalam time ni aku nanti jumpa Ishak Barum dekat atas tu, dia nak belanja makan nasi kepala ikan. Aku nak jumpa apa. Aku tak boleh lah, duduk sekali tak ada apa. So duduk dengan lolok sembang. Bab sama juga dia bawa keluar atas tu. Dia main masa tu dia main 2 orang. 2 orang. Jadi lolok diam je saja nak tengok lah aku conversation aku dengan mereka kan. Pasal dia kata dia tak biasa kena part-part lagu ni. Dia tengok aku naik turun mahkamah masa kes aku hilang anak tu. Dia kata gila seorang-seorang terbiak. Dia cakap style dia lah. Lepas tu bila aku kata nak jumpa Ishak Barum tu, dia tu setujulah. Bila jumpa, dia belanja makan, duduk sembang. Lepas tu dia tanya buat wahdatul wujud. Aku terus potong. Wahdatul wujud ni bukan duduk dekat khawli yang takluknya sama. Bukan duduk dekat khalbi yang takluk dia ilmu. Dia duduk dekat basar, takluk dia afa'al. Dia diam. Dia kata dia bisa dengar. Tetapi hujah dia macam mana? Saya kata kat dia, hujah dia pergi mengaji lah. Baru awak boleh tahu. Tidak, awak tak tahulah. Sebab saya bukan guru. Nak senang-senang nak buka satu benda yang bukan peringkat saya nak buka. Jadi saya cakap begitu. Dia kata guru ada ke? Saya kata ada guru saya. Tapi yang guru saya mengaji baru meninggal tahun lepas. 1 hari bulan 1 1997. 1 Januari. Tapi arwah bapak saya ketika tu hidup lagi. Nak turunlah jumpa bapak saya. Tapi itulah. Mereka ada mereka punya level lah. Mereka tak mau. Setakat tu je lah. Jadi awak selalu berjumpa orang, awak bersoal jawab, awak tak dapat jawapan. Awak bersoal pula. Pasal apa yang Majnun boleh jadi teruk tengok hang bukan lawa pun. Sebab hang tak ada mata yang Majnun tu ada. Hang tak ada mata untuk melihat keberadaan hang yang meliputi. Bukan kata Allah tu ada dalam. Dah. Yang tu bertempat. Allah itu menyeliputi. Hang tak tahu mata untuk melihat tu. Maka tak ada lah. Takluk dia besar. Allah Akbar. Mustaqim. Masya Allah. Apa bang, sekala meluah perasaan. Kalau macam cakap kita orang kata kita tak kisah apa fahaman korang. Kita ni cuma nak meraihkan je. Asalkan tak kacau macam hang Wahabi, hang dengan Wahabi lah. Kita nak kisah apa? Kita meraihkan. Hang jadilah Wahabi yang baik. Hang jadilah Salafi yang baik. Macam tu. Sedangkan dalam Al-Quran pun ada sebut Yahudi Nasrani, lebih kurang lah saya lupa pula kan. Yahudi dan Nasrani yang mentauhidkan Tuhan kan. Macam itulah, lebih kurang macam itulah. Yang tak menduakan Tuhan. Itulah yang benar, yang itu ialah Allah terima. Bukannya Allah terima
kau mazhab apa, engkau ulama mana. Allah tak tanya. Esok Allah pun bukannya tanya kau ulama mana, kau mazhab mana, kan, kau fahaman mana. Dia yang Allah nak tahu tauhid, kan. Dia nak tahu tauhid. Dia ada satu ustaz ni lah. Saya ingat ustaz ni orang Kelantan kot. Dia pun pernah, saya pernah tengok video lama lah ni. Ada orang bagi soalan kat dia, kan, betul ke wahdatul wujud ini sesat? Ustaz tu kata, betul lah sesat. Sesat macam mana? Sesat bukan pada ahlinya, kan. Kalau yang ahli nak sesat macam mana? Sebab dia dah mengaji. Dia dah mengaji ilmu tasawuf, ilmu usuluddin, peringkat usuluddin, peringkat tasawuf. Jadi dia dah tahulah wahdatul wujud tu apa. Jadi pada yang bukan ahli, kalau dia baca buku yang berkaitan dengan wahdatul, sesatlah jadinya. Jadi kalau dia nak tahu, dia kenalah mengaji bidang itu supaya faham. Bila kau tak mengaji bidang itu, lepas tu kau nak terus nak claim yang bidang tu tak betul, tak kenalah jalan dia, tak betul lah cara dia. Supaya juga ilmu fiqah. Ada orang mengaji setakat sampai ilmu fiqah tapi tak sampai ke ilmu tasawuf, takkan terus nak claim ilmu tasawuf, tak betul. Duduk dulu, pergi mengaji dulu, kan. Duduk mengaji, buka kitab tasawuf, kan, kaji betul-betul, faham betul-betul, baru boleh claim tang mana yang tak betulnya, tang mana yang kata sesatnya. Macam itulah, kan. Bukannya semua kau nak main haruk, oh ini tak betul, itu tak betul. Kalau tak betul, mana yang betulnya? Tak nak pula cakap. Kalau tak betul, mana yang betulnya? Tunjuk. Ini tugas hukum, kan. Duduk dalam masjid, kan. Kita duduk dalam masjid ni, kalau bagi ceramah, biarlah ceramah yang mendekatkan kita pada Tuhan. Bukan ceramah yang menghukum orang. Adakah Allah sebut, adakah Allah mengajar kita, kan, belajar ilmu tinggi-tinggi ini untuk jadi tukang hukum? Tu ya. Faham sudahlah. Okey kan? Maaf lewat bang. Tengah sedap dengar abang dalam video tu bercakap kan. Ya Allah, sedap sungguh dia cakap bang. Rasa macam ibarat masa kita kecil-kecil dulu, mak nak suap kita nasi, dia ambil lauk, dia ambil nasi, dia kepal sedang elok dalam mulut kita, dia suap bagi. Rasa macam tu kenyang tu. Rasa macam tu dengar apa kawan abang Mak punya hujah ni. Apa nama dia? Abang Ali ke? Abang Mak Siam ke apa nama? Ya Allah, sedap lah, memang sedap lah. Dia punya hujah, dia punya bercakap. Teringin lah nak jumpa orang macam dia. Kalau jumpa depan-depan pun memang nak pertama sekali minta izin nak peluk dulu. Nak peluk dulu kan. Lepas tu barulah nak duduk, nak sembang ke apa ke. Ya Allah, ya Allah. Itulah saya minta sangat ke Allah kan, doa pada Allah, moga Allah peliharalah insan-insan yang berjujur dengannya ni. Macam bila saya tengok abang buat video live apa semua, ya Allah, rasa bila tengok abang dalam keadaan sihat, boleh duduk bersembang, minum, alhamdulillah lega sangat bang. Pasal saya pernah hajat tu rasa macam nak jumpa Ustaz Mak Isa, orang Manjung. Orang Manjung Perak, Ipoh ni. Niat nak pergi jumpa dia, tok dengar-dengar dia meninggal dah awal 2019. Ya Allah. Tak tahu nak kata apa, rasa pasrah, kecewa, macam-macam lah. Tapi itulah bang. Gitulah, kadang ustaz-ustaz ni pun kan macam yang abang cakap segelintir tu betul lah.
segelintir tu pula dia orang pun menjaga hati dia orang juga. Tapi yang jadi kutu api ni yang kutu yang duk tanya ni, kadang ustaz tu dia sembang pasal benda lain. Bila dia buka soalan, yang bertanya tu pula tak kena mengena soalan yang ditanya dengan yang ustaz yang bagi ceramah tu. Dia tanya dia nak batu api lah. Dia tanya nak tanya pasal hai orang. Bukanlah semua ustaz-ustaz ni nak cerita hai orang pun, yang segelintir tu. Tapi bila dah ditanya tu, dia orang buka atas pemahaman apa yang mereka faham lah. Itu kalau saya tengok kebanyakan musim PKP ni pula, ramai ustaz-ustaz buat ceramah live. Kat bawah tu bubuh lah nombor akaun, banyak bang, banyak benda nak kena bayar kan, sewa rumah, duit kereta apa semua, dia orang pun terkesan juga. Jadi buat ceramah, bawah tu bubuh akaun bank. Jadi bila tengok kat situ adalah komen-komen ni tu. Bila ada yang berkait, yang komen macam nak cucur api, macam nak suruh ustaz tu cerita pasal orang lain, kat situ saya lawan lah bang. Saya lawan lah, ni masalah apa? Ustaz duk ceramah benda lain, hampir tanya pasal orang lain. Dia tak cerita apa pun pasal orang lain. Kat situ saya lawan lah. Kalau kata nak tidur pukul 11 tu nak masuk tidur dah, kalau jumpa orang macam ni, gagah lawan sampai pukul 1-2 pagi pun tak apa. Lawan mesej dengan orang macam ni. Kadang lebih sudu dari kuah juga. Puak-puak yang batu api ni pun, dia rasa macam mana? Dia tak suka seseorang tu, dia pemahaman dia ingat orang ni sesat lah. Sat lagi bila dia jumpa mana-mana ceramah ustaz apa-apa kan, dia pergi tanya pula ustaz tu. Sat lagi ustaz tu pula menyokong apa pemahaman yang dia faham, dia lega lah. Ustaz macam mana orang yang pemahaman wadatul wujud batiniah ni ustaz tu pula jawab atas pemahaman dia pula, batiniah ni sesat. Dia dengar macam tu dia lega lah. Dia jenis macam ni lah ni. Mengaji tak nak, tapi nak mengaji. Orang belajar ilmu untuk tengok diri sendiri, nak perbaiki diri sendiri kat mana tak betul. Yang mana tak betul nak perbetulkan. Ini depa duk mengaji nak tengok orang ni tak betul, itu tak betul, ini tak betul. Dia duk tengok orang, bukan nak tengok diri. Itulah. Allahu Akbar. Alhamdulillah bang, alhamdulillah. Terima kasih atas doanya bang. Itulah, ni pun saya dah sampai Rimba Templar dah ni. Alhamdulillah, baik bang. Okey, Assalamualaikum. Selamat. Sahabat, aku bila duk dengar sambil bawa lori ni, sambil sembang ni, aku teringat lah sahabat aku yang aku sebut tadi lah, Maliki. Macam tu lah kami. Bunyi sebiji macam tu dengan atas lori. Allah Akbar. Allah Akbar. Baiklah. Macam kata kutu api ni, mereka ni tanya ustaz-ustaz ni. There is never have stupid question actually. Stupid answer. Yes it is. Sebab kalau orang tu nak tanya, atas apa sekali dia nak tanya, itu kapasiti dia punya knowledge. Tetapi ustaz sebagai ustaz, bila awak duduk di hadapan yang ramai, awak telah dipilih menjadi seorang pensyarah ataupun seorang yang memberi ceramah, awak mesti ada kapasiti tahu bagaimana untuk menjawab. Apa salahnya kalau macam ni? Ustaz, apa pandangan ustaz terhadap lepat? Saya minta maaf kalau nak tahu yang tu pergi tanya lepat sendiri, sebab saya tak mengaji ilmu tentang lepat. Saya mengaji ilmu tasawuf, saya mengaji ilmu makrifah, tapi saya tak mengaji lepat. So pergi tanya lepat. Benda ni tak ada masalah, boleh tanya lepat, minta nombor phone dia atau nak jumpa dia ke, pergi je. Saya tak boleh jawab pasal saya bukan on positions of bercakap tentang sesuatu yang saya tak tahu. Sebenarnya saya tak pernah jumpa lepat, saya tak pernah duduk betul-betul mata ke mata bersembang berjam-jam dengan dia, tak pernah. So jangan tanya soalan yang saya sendiri got no idea about it. So please drop it. This kind of question bukan untuk saya. Pergilah jumpa lepas sendiri. Macam tu bukan susah pun jadi ustaz. Bukan semua soalan awak perlu jawab. Awak cuma perlu bijak melayari persoalan tu dan memutuskan keputusan dalam kaedah jawapan yang tepat. Aku memberi keputusan bahawa aku tak tahu lepat, aku tak kenal lepat. Itulah jawapannya. Tak ada masalah pun. I don't see any of why not to say I'm sorry, I don't know him. Itu saja. Yang dia cakap tu saya tak faham. Macam Mufti Pulau Pinang kata, saya baca buku lepat babi hutan tu tapi saya tak faham.
Aku diam je, tapi dia boleh ya. Kalau dia kata boleh dapat tolong huraikan pasal kaedah babi tu macam mana. Aku hurai lah. Tapi dia kata dia tak faham, berhenti tentu setakat tu je lah. Dia abang dia tak faham, dia tak abang pula kata boleh tolong hurai lah. Dia tak cakap. So, step by step lah kita layan ni bah. Baik, selamat sahabat. Sebenarnya kerja ustaz mudah pun. Cerita benda yang betul. Cakap benda yang sahih. Cakap benda yang ada dalam Quran. Janganlah membabikan orang. Pasal Tuhan dah kata dalam surah Hujurat ayat 12. Berkali Pak dah sebut dah. Jangan mengintip kesalahan orang lain. Cakaplah benda-benda yang baik. Itu je. So hari ni bila kita stand up, kita fight balik. Mula lepas sikit hati. Pengikut-pengikut mereka pun hangat. Masa hampa punya ustaz duk entam aku hamba diam. Itulah sebab. Itulah. Sebenarnya kerja mereka mudah ya ustaz-ustaz ni. Tambah mufti gaji tu dapat tiap bulan pula buat apa nak kuplah ni. Sajalah waktu Mazhar tu dia duk gila nak jadi famous. YouTube tu penuh dia. Mufti lain relax je pun. Betul tak? Habis tak apalah kalau hamba macam tu pun tak apa. Tapi janganlah duk up gambar orang, duk entam nama, duk entam guru-guru makrifah, guru batiniah ni suka hati mak apa. Betul tak? Baik-baik. Selamat brother. Drive carefully. Okay? Selamat. Senyumlah sepuasnya. Dah awak tahu ini barang. Layan je lah. Baik. Selamat. Kalau orang lepas tengok balik pun, dulu tak ada isu-isu macam ni. Seingat saya lah kan, masa dulu saya join jemaah tabligh tak, waktu tu tak dengar pun macam ni. Ada tapi kurang. Start mereka ni naik Mazhar, Dr. Mazhar, geng-geng mereka ni lah. Isu ni jadi banyak tau. Banyak video melepas boleh tengok. Banyak video orang tu cakap tak betul, orang ni cakap tak betul. Bukan dekat abang lepas yang pakai jubah serban pun kena sopa tu juga saya tengok. Orang tu punya akidah macam ni tak betul, macam tu tak betul. Apa yang mereka bawa saja yang betul. Mereka tak boleh terima kepelbagaian dalam masyarakat kita ni. Tak tahulah mereka punya fikir macam mana. Bila orang kata Wahabi, mereka marah. Macam tu lah juga kan. Hang main bagi tahu kita kata tak betul. Pasal pula hang bagi tahu kami tak betul. Padahal hang tak mengaji benda tu. Tapi mereka main fahaman macam tu lah. Kira apa saja yang mereka cakap dengan pelajaran yang mereka study tu yang paling tepat sekali. Dan yang link-link ni semua bukanlah kira batiniah lah, yang tu lah, yang ni lah, macam-macam lah. Lepas tu bubur, tidak. Tahu lah, tengok orang lepas duk kena teruk. Kan bawa kadang duk tengok kena teruk, orang lepas kena teruk. Tambah orang lepas pula dengan pakai macam ni. Ya lagi lah, mereka sonok lah, nak syok lah, nak buh. Kita orang Islam nak bawa kasih sayang terus sama Muslim ni. Tapi tak nampak macam tu lah dari puak-puak ni. Pasal mereka tak kata mereka membawa kebencian, tapi macam ke arah tu lah. Bila hang menuduh orang tu tak betul, orang ni tak betul, ustaz tu tak betul, ustaz ni tak betul, akidah dia tu tak betul, akidah dia ni tak betul. Yang betul yang ni, yang hang bawa, yang tu yang hang kata betul. Habis masyarakat yang orang awam ni ikut yang kebanyakan, kan ikut yang majoriti lah. Mereka pun ikut kata tak betul ya, macam yang duk ada orang lepas macam ni ya. Apa nak buat orang lepas, jalan terus lah. Memang ni dugaan dia lah kot. Yalah sahabat. Hang pun sendiri nampak, bukan hang sendiri nampak. Kawan aku pun ada jumpa aku bagi tahu lepas, Masya Allah, kalau benda ni jadi kat aku tak keluar rumah lah lepas. Aku tak keluar rumah, tingkap pun aku tak jenguk lepas. Boleh kata buka YouTube ya dulu, dia kata 2-3 bulan lepas buka YouTube ya. Aku satu ketika tu hang naik viral style gila-gila, dia kata macam mana hang jalan dalam yang ramai lepas. Teruk hang kena. Aku tak. Lepas tu aku jawab kat dia, aku kata teruk daripada apa yang kau sangka lah. Kalau aku sedang benda yang mereka buat ni tak betul, aku jalan je dalam yang ramai. Aku nak pergi KL Central, aku pergi KL Central. Aku nak pergi KLCC, aku pergi KLCC. Sampai member aku dah tengah menyanyi Mio dekat KL Central. Dia menyanyi, dia berhenti, dia nampak aku sampai.
Sampai depan dia, dia kata apa? Pat, okey lah Pat. Aku tanya, aku okey, tak apa. Aku berjalan main kat ni, aku okey lah. Bubuh lah selagu, tahu dia bubuh. Gurisan terakhir, Fredo. Dia tahu dah. Dia tak ada tanya pasal ustaz, tak ada apa dah. Dia tanya aku, okey lah Pat. Aku tahu pasal apa. Aku tak ada apa, aku okey memang. Tapi dia nak sebut jugalah. Dia beritahu kat aku, dia meluat lah dengan ustaz-ustaz ni. Aku kata tak apa memang. Tak apa, continue memang. Bos lagu yang aku minat memang. Dia terus main lagu bagi yang aku suka. Nampak tak? Orang yang rasa aku teruk. Aku kata aku okey, jangan bimbang. Cuma masalah aku tak boleh balas lagi mereka ni. Mereka duduk tengah mabuk, ustaz-ustaz ramai ni. Mereka duduk riding on lepat names. Mereka say things while they don't even know this is right or this is wrong. Sebab kalau orang tanya, mana satu video yang kata lepat cakap ni? Mereka tak boleh kata. Mereka tak boleh bukti benda tu ada. Cuma mereka cipta satu perkataan baru, iaitu dia akan kata macam tu. Nampak? Itu yang dikata dalam Quran. Mereka hanya bersangka-sangka, malah berdusta. Itulah surah 6 ayat 116 tu. Kita duduk sebut. Hari ni mereka menyatakan keadaan tu. Mereka mempernampakkan. Tak apa, lain clear. Jangan bimbang. Jangan bimbang, benda ni kita tahu. Kesudahan masing-masing akan dihadap di hadapan Tuhan masing-masing. Okey, kesudahan itu. Kalau kita cangkap benda ni terangkap belum mau, jangan main bagi orang yang betul-betul faham. Mereka ingat apa yang mereka buat ni, main-main. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 156 tu dia bagi dah. Aku bagi balik kat mereka ni masing-masing. Masa yang akan tunjuk satu hari. Sebab dalam Quran ada, mereka akan memahaminya dengan sedikit masa lagi. So it's okay. The hardest they come, the hardest they will fall. Let it be. Sebab mereka tak tahu, mereka ingat mereka tentang lepat. Baik pergi lah. Allah Akbar. Ya Zal Jalali wal Ikram. Terserahlah. Kembalilah. Baik sahabat. Baik, selamatlah. Depa kok bla-bla Amerika Latin bla-bla sana kan. Sana depa panggil Wahabios Kalihan Putus. Mak Kalihan Putus. Wahabios Mak Kalihan Putus. Allah Akbar. Aku nak gelak pun. Aku tak tahu dah macam mana aku nak cakap. Hang punya bahasa American Latin. Allah Akbar. Hang punya bahasa American Latin hang tu bagi aku teringat aku duduk di London. Dalam tempat kerja aku duduk ada alamak, teringatlah muka mereka semua. Ya Allah, terbayang seorang-seorang sahabat. Aduh, terbayang semualah muka-muka mereka 5 orang American Latin. Rayu rendah bila mereka bertengkang. Bahasa Spanish. Kiri, kanan, depan, belakang. Jenuh layan. Aduh, terbayang muka seorang-seorang. Tapi itulah. Siapa tak marah, siapa tak mau keluar perkataan kan. Mak mereka punya kalian put. Hang tengok mereka torture macam mana. Mereka tak peduli. Mereka viral. Macam tu lah Islam. Macam tu kalau tak lama. Habis mereka silap. Mereka buat kat orang diam lah. Buat aku nak diam siapa. Benda tak betul. Berapa kali dah aku dah jadi mangsa. They make me appear as a victim of residual circumstances. Make me a fool in my own land. How many times they have to do? Sabar. Tapi berapa banyak mereka buat kat aku. Dr. Mazhar punya video pun berapa kali. Tambah Kamili tu lagi lah. Mula-mula tu dia tak sedang apa dia buat. Dia mabuk. Seronok buat. Cakap betul-betul tak sama dengan apa yang dia buat. So, betul ya. Hang cakap hang punya American Latin tu betul ya. Tapi itulah kita duduk atas jalan ni. Kita marah macam mana pun lalas kat mulut je, tak sampai ke hati. Okey brother. Selamat brother, aku balik Pulau Pinang, kita lepak sekali. Okey. Baik. Apa nak jadi ya. Kita hadap. Betul. Benda tak betul kita jawab. Kat lepak balik. Takkan kita nak diam. Betul. Lagu biasa. Kok mana kesudahan dia? Apa nak jadi. Kue sera. Betul. Okey brother. Tu casa mi casa. Que tengas un buen de por delante, no preocupes, sé feliz.
Adios hermano. Adios amigos. boleh lagi sikit-sikit. Allah Akbar. Baik, selamat brother. Stay happy brother, please. Okay. Le Feliz. Okay. Selamat. Dan okey para sahabat-sahabat yang bagi buah fikiran, buah suara, buah fikiran dan pecah bicara ke arah yang jujur dan ikhlas. Sebenarnya kita bukan nak marah. Kalau kata mereka nak jadi Wahabi tu, jadilah Wahabi. Kita tahu Dr. Mazhar ada ilmu. Kita tahu puak-puak Wahabi ni, ustaz-ustaz Wahabi ni banyak ada ilmu. Tetapi kita nak minta satu ya. Jadilah manusia yang baik. Itu saja. Jadilah manusia yang baik. Bukan setakat memiliki ilmu dan pandai berhujah, bertutur kata. Bukan yang tu. Kita nak tengok awak tu ada seketul hati yang baik. Itu saja. Yang kita nampak ni keroh sangat. Renung-renunglah dalam hati. Tengok yang aku cakap ni. Boleh tak boleh aku cakap ni di kalangan ramai. Pasal orang akan stand up. Orang ada perasaan. Dan orang ada juga perjuangan. Kalau orang stand up, walau dia seorang pun, kalau dia stand up melalui kebenaran, Allah akan bersetuju. Kalau awak ramai pun awak cakap satu benda yang tak betul, awak ingat Allah Ta'ala tu boleh dikorapkan, boleh dirasuahkan. Silap besar lah. Memang silap besar. Itu yang kata Yahudi dah play a very good part inside these people's soul. Nak buat macam mana? Kita tak kisah mereka ada ilmu, kita tak kisah mereka bijak, tapi kita nak mereka ada seketul hati yang baik. Itu saja. Maka hati itu akan mendidik ilmu mereka, mendidik akal mereka, mendidik dan memberi nasihat. Aku ni dah marah ni, aku ni tak boleh cakap ni, aku ni dah lamah dah, dah marah-marah dah, aku tak boleh cakap macam ni, aku dah menjadi pendusta dah. Sebab hati itu akan mengingatkan. Tidak Tuhan kata macam mana, ingatkan aku dengan ingatan yang banyak, nescaya aku ingatkan kamu. Apa yang dia nak ingatkan? Itulah bila hati daripada. Pasal musuh besar bagi hati itu adalah akal. Bila akal tu menang ke atas hati, habis. Tak ada lah nasihat-nasihat daripada naluri yang terterbit daripada nurani. Maka terkeluarlah bahasa-bahasa iblis yang bijaksana tetapi sangat jahat isi dia. Berkali dah aku cakap, bukan tak ada mufti yang aku cium tangan, bukan tak ada ustaz yang aku tunduk hormat. Tak ada niat pun aku nak entam Dr. Mazhar dengan tanpa sebab. Dr. Kamili Nodros yang lebih aku gelarkan haramjadah. Nodros ni, inilah iblis dahsyat. So aku tak akan sebut dia tu haramjadah, dia tu memang jahat. Tapi aku terpaksa sebut setelah apa yang mereka buat kat aku dan melibatkan adik-beradik aku, ayak muka adik-beradik aku. Mereka mencederakan, meluka parahkan jiwa-jiwa orang. Ni puak-puak ni, 3 ekor ni yang besar ni. Pertama Kamili, kedua Nodrus, ketiga Dr. Mazhar. Pasal Dr. Mazhar tu dia pandai, dia play smart. Faham? Yang bawah-bawah dia tu bodoh-bodoh. Jadi dia rasa dia play smart, dia tak sebut nama. Adalah orang, 2 orang tu, macam tu. Dia adalah pengecut yang paling dahsyat, dia lah. Berselindung di balik knowledge. Tetapi hati itu busuk. That's me with my own right to say so toward these 3 motherfuckers. Baik. Selamat brother, selamat kawan-kawan semua. Kita sempoi 10 kali dengan orang yang sempoi kita sekali. Tapi kalau orang dah tak best dengan kita 3, 4 kali, berpuluh kali duk entam, takkan kita tak stand up for our right. Betul tak? Mana salahnya? Baik, selamatlah. Selamatlah sahabat-sahabat semua. Selamatlah.